Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin al-Mustafa al-Amin wa ala ali baitihi wa dhurriyyatihi wa sahabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, ayah ibu ahli syurga, syukur kita dapat bertemu pagi ini untuk meneruskan misi kita sehinggalah kita mencapai darjat ibadur rahman, ibadus salihin, ibadul mustaghfirin, ibadul muttaqin. Itulah target-target matlamat yang kita perlu capai, dan kita perlu ada misi-misi kita untuk berusaha meningkatkan kualiti amal kita, kualiti fikrah kita, kualiti takarrub kita pada Allah SWT, kualiti kita hablum minallah, hablum minannas, insyaAllah. Anda nak mula dengan ingatan Allah SWT pagi ini daripada surah Ghafir. Kalau sahabat-sahabat rujuk surah Ghafir ni, lepas ni surah Fussilat, surah Asy-Syura, Ad-Dukhan, ya. Dia ada 7 surah berderet bermula dengan Hamim. Hamim, Hamim, ya. 7 surah Hamim. Apa maknanya Hamim? Allahu a'lam. Allah bijaksana, ya. Allah saja yang mengerti maksud Hamim, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Hamim. Telah diturunkan kitab dari Allah SWT yang perkasa, yang Maha mengetahui. Maha perkasa, Maha mengetahui, ya. Semua kitab-kitab turun dari langit, dipanggil agama samawi, kitab samawi, kitab langit, ya. Taurat, Injil, Zabur,
Al-Quran dan suhuf-suhuf, ada 100 suhuf Allah telah turunkan kepada ramai Nabi-Nabi untuk memimpin umat kaum, insyaAllah. Jadi begitulah kita, Allah turunkan kitab yang maha mengetahui, maknanya kena rujuk lah. Kena rujuk. Manusia ni maha jahil, miskin, duafa, lemah, tak ada milik apa-apa, tapi orang suka rujuk manusia. Mesti rujuk Allah dulu, rujuk. Apa Allah nak kata, apa Allah nak pesan kepada kita, Allah pesan kepada kita, ghafiriz zambi wa qabilit taubi syadidil iqab Zittawni la ilaha illahu ilaihil masir. Allah itu sahabat sifatnya ghafir. Ghafir kerana disebut ghafur, sebab kerana disebut ghafar. Ghafar itu mengampunkan. Ghafur pengampun. Ghafir pengampun. Ghafur ialah semua diampunkan. Beza-beza maksudnya tu. Ghafir Allah yang pengampun. Ghafar diampunkan. Kalau Ghafur ni cara kata kesalahan-kesalahan yang diampunkan tu Ghafur. Allah sahaja yang mengampunkan kesalahan-kesalahan. Jadi Allah nak beritahu pada kita, marilah kepada Allah SWT. Dia bersifat pengampun, pemaaf, Dia maha pengampun, maha pemaaf, sopan santun, lemah lembut, wa qabilit taub, dan dia menerima taubat. Taubat dari hamba-hambanya, sama ada taubat itu datang daripada diri manusia itu sendiri, diri hambanya sendiri bertaubat. Kadang-kadang taubat kita ditolong oleh makhluk. Makhluk semua beristighfar. Kan antara cara bertaubat itu istighfar. Air di lautan beristighfar untuk kita. Kipas ni istighfar untuk kita. Kita berjalan dari rumah tadi, berapa banyak pokok, berapa banyak juta rumput kanan kiri, semua minta ampun untuk kita. Syadidil iqab, dan dia punyai azab yang pedih. Zitauli ini pengurnian. Dia mengurniakan, dikurniakan rahmat, dikurniakan rezeki, barakah, kesihatan, kesempurnaan di hidup kita, dia melayan hati kita, ikut je kan? Allah ni ikut je gitu, sampai Nabi kata Allah dalam hadis kursi kata Allah mengikut sangkaan manusia, kan? Kalau manusia itu sangka baik, maka Allah berilah baiknya. Kalau manusia itu menyangka buruk, maka Allah beri keburukan pada dia. Tak kira sangka pada rezeki, sangka pada amal, sangka pada orang, sangka pada Allah, kan? La ilaha illa tiada Tuhan, tiada sembahan melainkan Allah. Tiada ketaatan melainkan pada Allah. Tiada rujukan melainkan rujuk pada Allah. Tiada permohonan melainkan mohon pada Allah. Tiada istighfar melainkan istighfar pada Allah. Ilaihil masir. Allah tempat kita kembali, berbarislah kita, berduyun-duyunlah kita di padang mahsyar, untuk menanti giliran hisab. Ketika matahari tinggi sejengkal di atas kepala, ketika manusia dibangkit dengan mengikut amal dia. Ada yang bangkit macam ada yang macam ular, tengok amal dia. Sebab tu tugas kita menjaga niat kita, jaga iman kita, niat kita, amal kita,
Naklah sentiasa jadidu, sentiasa diperbaharui, ya. Niat, amal, iman, ya, sentiasa diperbaharui, ya. Macam makan, sentiasa diperbaharui, ya. Supaya badan segar, badan sihat, ya. Boleh bekerja, boleh beribadah, ya. Boleh ke sana kemari, bermusafir, pergi ke Makkah, Madinah, Allahu Akbar, ya. Ma yujadilu fi ayatillah illa alladhina kafaru fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad, ya. Tidaklah orang yang tidak adalah berjidal, berbahas, berbantah-bantah, menolak-nolak, menapi ayat-ayat Allah, melainkan orang-orang yang kafir, orang yang kufur, orang yang syirik, orang yang munafik, orang yang zalim, orang yang berpura-pura, orang yang pemalas. Dia berdalil-dalil. Maka ya Muhammad, jangan kau hiraukan, jangan kau terpedaya, terpengaruh. Memang kerja orang kafir gitu, ya. Jadi manusia kat dunia ni macam-macam watak dia, ya. Kafir begini, orang mukmin begini, ya. Orang mukmin itu beriman, beramal saleh, berkenal-kenalan, bantu-membantu, ya, dalam iman. Orang kafir pun bantu-bantu juga. Kalau tengok surah Al-Anfal, orang kafir bantu-membantu, tapi untuk menghalang agama Allah. Orang beriman ni bantu-membantu, tolong-menolong untuk menyebarkan agamanya, ya. Jadi dalam menyebarkan agama ni adalah manusia yang terima, ada yang tak terima, ada yang menolak, ada yang buat tak tahu je, tiba-tiba aku mati dah. Masa itulah manusia merayu-rayu nak pulang semula ke kampung, nak berziarah Masjid Surah. Tak adalah, sekali ni lah hidup kita, kan. Jadi 2-3 hari lepas ni anak buat rojokan, jumpa satu data. Siapa anda tak ingat semula, ada data, ada tu 20 perkara tingkah laku kehidupan umat Islam di Malaysia. Kan? Dalam tu dia kata 80% umat Islam Malaysia ni tak reti mengaji. Kalau 10 juta, 8 juta. Ramai, insya-Allah. Sian, kan? Di Indonesia 72% tak penting ngaji. Di Malaysia ni anak-anak yang dihantar ke sekolah agama 50%. Lain buat ada. Nak buat apa sekolah agama? Nak kerja apa? Ya? Nak jadi apa? Sampai sekarang masuk sekolah Arab, masuk sekolah tahfiz, nak jadi apa? Nak kerja apa? Habis masuk sekolah menengah tu kerja apa? Anak dulu masuk sekolah Arab, mak-mak dia berbual-bual, apa tu sekolah Arab? Nak kerja apa? Nak ngaji kat kubur ke? Boy, hinanya agama dia. Masya-Allah, astagfirullahaladzim. Tengok, hantarlah sekolah menengah, kan? So jadi DO. Berapa orang boleh jadi DO? DO kanan, berapa orang? Kat balik raja, kat Muar. Jadi cara berfikir tu, Allahu Akbar, Jadi melihat agama ni, Allah bawa kaki dia. Berapa ramai orang akan diazab kerana kata Imam Al-Bana, imannya rosak. Imannya syirik, imannya buruk sangka pada agama, pada Allah SWT, ya? Ada satu lagi tu data tak ingat berapa peratus. Ni anak jumpa waktu nak cari bahan, berapa ramai sebenarnya
Orang Islam ni tak kerti mengaji. Rupanya ramai 20%, 80%. Yang tak semayang ingat 10-20 orang. Yang tak semayang masjid lagi ramai. Yang tak semayang terus, anda tak ingat peraturan, tapi besar lah, 70 ke atas. Ramai orang tak semayang ni, ya? Allahu Akbar, ya? Kita ni jumpa hari di masjid orang yang semayang, orang yang baik-baik, jadi kita tak rasa, ya? Anak-anak tak rasa, ya? Semalam 2-3 hari lepas temu duga nak jadi mohon guru takmir Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Jadi dia tanya, boleh mengajar jauh-jauh Ustaz? Anda tanya berapa jarak paling jauh kalau dari Muar ke masjid tu, di Muar ni paling jauh dekat Lenga, kat Pekrang, boleh? Ya. Jadi anak bila mengenang data ni, anak kata boleh lah. Anak buat kelas Iqra, ramai tak kerti ngaji. Allahu Akbar, kesian. Bukan nak menghina dia, tapi dia tak ada peluang, gitu. Atau peluangnya terlambat, kesedaran terlambat, ya. Jadi usaha-usaha ni perlu diteruskan, ya, supaya itulah kita punya syafaat besok. Ustaz-ustaz mari masuk syurga dengan aku. Jadi kita tak payah sibuk nak masuk syurga. Anak murid jemput bawa. Memanglah kita nak masuk syurga, tapi murid-murid kita ni besok bawa. Jadi kita kena lihat, ya, amal kita lebih pada fardiah. Kita ni banyak fardiah, ya, sedangkan individu peribadi, ya, tapi kena pergi berjauh pada itu, ya. Sebab itu di rumah-rumah kita hendaklah dipastikan anak-anak kita mengaji seawal kecil. Umur 3 tahun, 2 tahun tu dah ada Iqra lah, dah kenal Iqra, ya. Ini 1 tahun, 2 tahun dah Doraemon. Hari-hari tengok Doraemon. Anak cucu anak 2 tahun dah panggil Ustaz Doraemon, tengok game. Jadi sejak itu misi kita perkenalkan dia Iqra. Walaupun satu hari kita bimbing dia dia tak boleh lama budak-budak ni, ya. Ya. Biasakan supaya anak-anak kita ni selamat, imannya selamat, ya. Selamat dalam beragama. Jangan sampai, ya, jangan sampai azab Allah yang sangat pedih, ya. InsyaAllah. Anak itu mukadimah pesanan Allah SWT pada kita, supaya kita sentiasa rujuk pada Allah. Allah yang maha pengampun, Allah yang maha kaya, ya, yang maha bijaksana. Supaya betul-betul kita jadikan Allah itu ilah kita. Ada orang bersyahadah tapi tak solat, jadi nak kata apa, ya? Ada orang beriman pada Al-Quran, tapi itulah datanya 80% tak boleh ngaji, ya, solat dan sebagainya, ya. Baik, insyaAllah perbincangan kita teruskan pengajian Qalbun Salim minggu ni, minggu 2 Qalbun Salim, insyaAllah. Dia berkongsilah sejak saya bawa Qalbun Salim, sejak saya bawa Sirus Salikin, ya. Minggu 4 kita bicara apa ni, kisah para anbiya, para rasul, ya, para rasul, insyaAllah. Baiklah sahabat-sahabat, ya, kita ulang kaji sedikit sebelum kita sambung perbincangan kita definisi tasawuf, insyaAllah pagi ini. Sebelum itu, dalam mukadimah dulu kita telah berkongsi istilah takhalli, tahalli. Satu takhalli, yang kedua tahalli. Takhalli ni membuang sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat hodoh, sifat-sifat buruk.
ya, sama ada sifat buruk sesama manusia, sifat buruk sesama diri sendiri, kan? Sifat buruk pada Allah, pada agama, ni kena buang, ya. Sifat buruk pada diri sendiri apa? Ujub. Orang tak dengar, orang tak tahu, diri sendiri tahu. Kampung ni akulah paling teruk. Ujub. Habis amal kita, berapa puluh tahun amal kita habis. Ujub. Bahaya ujub, ya. Jadi yang kedua ialah tahalli masukkan sifat-sifat mahmudah, ya. Rasulullah ni tugasnya innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk membetulkan akhlak. Jadi kalau sahabat tengok kitab apa nama dia, Syama'il Muhammadiyah, dikupas hadis ni, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak ni. Akhlak itu dia hati. Sebab tu Rasulullah tak ada projek-projek ekonomi, tak ada bicara bajet-bajet di parlimen. Dia bicara iman, bicara hati, bicara pahala, bicara neraka, bicara syurga. Itu tugas Nabi, ya. Tapi bukanlah maknanya Nabi menghalang ekonomi. Sebab sahabat-sahabat semua jutawan. Abdul Rahman Auf jutawan, sebelum Abu Bakar, sebelum berhijrah, dia businessman. Sahabat-sahabat dia Talha jutawan, Osman jutawan, ya. Tapi macam mana jutawan ini berakhlak? Gitu. Jadi tugas Rasulullah membentukkan akhlak. Akhlak itu ialah hati, qalbun salim, supaya manusia tidak kufur, tidak syirik, tidak ujub, tidak riya, tidak malas, tidak maasi, tidak mujrimin, ya. Jadi dia betulkan hati, ya. Membetulkan hati ini ialah dipanggil rezeki kena rizqun bil kasbi, rezeki yang mesti diusahakan. Dia tak boleh duduk termenung berangan-angan besok jadi baik dia. Kena usaha, kena cari ilmu, kena muzakarah, kena buat rojokan, kena amal, kena latih, ya. Hati kita kena latih. Jangan duk rasa badan dia perlu latih, jogging tiap-tiap hari. Tak apalah tu, bukan nak kata salah kan. Tapi hati tu lebih. Sebab dia kecamuk dalam hati, kan? Dulu kita sebut Imam Al-Ghazali kata, baik manusia hati lah, jahat manusia hati, ya. Manusia terbaik hatinya. Kalau dia nak jadi jahat, itu hati, ya. Sebab tu kerja hati ni kerja yang berat, ya. Berat, berpanjangan setiap masa, ya. Sebab tu Nabi ajar kita supaya sentiasa berdoa, sentiasa berzikir, sentiasa beristighfar, sentiasa bersedekah, sentiasa menolong orang. Itu tujuannya nak betulkan hati kita lah, supaya kita tak menyangka ni rezeki aku, kau cari sendiri lah. Itu hati masuk neraka tu, ya. Pemalas punya orang, berarti minta aja. Ni ayat-ayat mazmumah, ayat-ayat hina, menghina diri sendiri tu. Bukan nak hina orang tu, dia menghina diri sendiri, ya. Sebab dosa dia balik kat dia, orang tu bertambah pahala, ya. Apa masalah kalau orang hina kita? Alhamdulillah je, kan? Sebab pahala, Allah bagi pahala percuma kat kita, bonus, ya. Orang adik kita, orang hina kita, orang kata kita, syukur, alhamdulillah, dapat pahala terpijak, rezeki terpijak, ya. Oh, ini melenting, dengar je siapa cakap, khabar dekat, cari raya ni, dua-dua dapat dosa, ya. Ya. Baik, kita masuk tajuk kita pagi ini, definisi tasawuf. Ilmu tasawuf ni ilmu yang mesti dipelajari oleh semua manusia. Orang iman tu lagi lah wajib. Orang kafir pun belajar tasawuf, dia cuma kafir je, kan? Tasawuf tu apa maknanya?
Tasawuf tu membaiki hati, membetulkan hati, itu tasawuf. Itu anak repair air condition kereta. Oh, Cina tu dicerita macam-macam. Ini yang menjaga, ada orang menjaga cepat kaya, lepas tu tutup kedai. Ini jahat punya orang. Tengok. Dia pun nak, dia pun berbicara hal tasawuf, hal kebaikan hati. Awak cerita apa? Dia tanya. Ada orang di kedai-kedai, dia barang second hand, dia kata barang original, barang baru. Ini customer mana tahu, tipu lah. Ini tak ada baik punya orang. Itu menyembah berhala tu. Jadi manusia ni memang memerlukan tasawuf. Kalau manusia ni tak ada tasawuf, itu yang berjawatan besar, rasuah. Jadi menteri-menteri menipu rakyat sebab tak belajar tasawuf. Ilmu tasawuf ni tidak diajar dalam sistem kurikulum kita di universiti, melainkan dalam pengajian Islam. Belajar ekonomi tak ada tasawuf, belajar engineering tak ada tasawuf, jadi engineer menipu. Dia tak rasa bersalah, dia tak rasa berdosa. Kitab ni katalah, muka surat 1. Kalau tuan-tuan ada kitab ni, tasawuf ialah suatu ilmu untuk mengenal sifat-sifat hati, sifat-sifat hati, sifat jiwa, sifat perasaan, sifat andaian. Itu semua di hati lah. Aku rasa, aku fikir, aku agaknya gini kot. Dia kata ahwalun nafs. Tasawuf ni adalah ilmu mengenali sifat-sifat hal ehwal nafsu. Nafs ni jiwa. Ada orang kata nafs tu keinginan, betul juga. Tapi kitab ni kata nafs tu jiwa raga. Jiwa raga tu Imam Ghazali kata ada hati, ada roh, ada akal, ada nafsu. 4. Yang zahir anggota. Anggota ni tentera, tukang buat, ikut aja. Bagus anggota kita ni, taat. Yang tak bagus hati dia. Asyik malas, asyik buat dia. Hati yang penyakit, bukan anggota kita. Jadi tasawuf ialah membicarakan hal ehwal jiwa. Dulu anak faham ialah dapat ilmu zaman dulu-dulu. Mungkin ilmu kita belum berkembang luas, Sekarang ilmu masya-Allah. Kejap. Dulu kata tasawuf ni orang yang ahli tasawuf dipanggil orang yang berpakaian jubah, kopiah, serban, zikir. Itu tasawuf. Bukan itu. Tasawuf ialah orang berniaga, dia jujur tak? Itu tasawuf. Dalam perniagaan dia menipu tak dalam timbangannya? Dalam perniagaan dia menipu tak barang berkualiti atau tidak? Itu tasawuf. Kalau dia asyik nak mena orang, ini orang kaya nak kenakan. Ini tasawuf dia tak betul. Hal ehwal nafsunya, jiwa raganya tak betul. Dalam kerja di ladang, bawa ilmu tasawuf. Kita boleh bertasawuf dengan pokok, kenapa tak boleh bertasawuf dengan Allah? Kan? Asyik browning tu tasawuf lah tu. Nak pastikan pokok bersih, sawitnya cantik, berbaja, itulah tasawuf. Jadi tasawuf itu bawa ke dalam hati, bersihkan hati, bersih hati dengan orang, bersih hati dengan Allah, dengan Nabi, dengan agama, bersih hati dengan syurga. Ini buat sangkaan. Kubur kau jagalah, kubur aku jaga. Amboi. Ini tasawuf, bukan tasawuf, ni sangkaan, mazmumah. Baik. Jadi bila bicarakan ahwalun nafs, nuktatain, 2 poin. Pertama, membicarakan jiwa yang mahmudah, jiwa yang bersifat positif, jiwa yang bersifat solid,
Jiwa yang bersifat mahmud, ya. Jiwa yang bersifat hasan, ya. Antaranya lah sifat-sifat merendah diri, ya. Ini sifat yang mahmudah, terpuji. Merendah diri, jangan ego, jangan tunjuk aku banyak ilmu, tunjuklah orang. Aku fikir, rupa dia tak fikir pun. Ada orang suka macam tu. Dia lontar je, ajak buat, aku tak pandai. Pula cakap macam aku tolong cakap je, orang ni lempuk je. Perangai bodoh. Kan? Kan dalam surah Saf tu Allah kata, Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai manusia, wahai orang yang beriman, kenapa kamu cakap tapi kamu tak buat? Kabura maqtan indallah, sangat dibenci oleh Allah. Orang pun tak suka, ya. Kucing pun tak suka perangai ni. Ayam pun tak suka, ya. Ayam pun tahu sifat mahmudah. Saya bela ayam, ayam ibu suka-suka lah, ada ruang bela ayam. Jadi hari itu ada 2 ibu, anaknya kumpul-kumpul ada 14 ekor, ya. Dah besar lah sekarang ni, dah pandai mengawan, dah boleh sembelih, dah boleh buat sup. Jadi reban, tak boleh keluar petang, ya. Anak balik dari masjid tu, solat asar di masjid, belah petang dilepas. Bila anak balik tu, ayam mengejar, bergerombol lah, dia kejar kita, senang naik motor. Kenapa? Sebab dia tahu orang yang balik ni akan beri makan kat dia. Dia suka orang yang baik. Tengok kucing. Kucing, ya. Hari tu pergi warung mana? Baik besar dia, depan kedai Haji Rashid kan, dia buka warung baru. Minum situ, ada seekor kucing tu asyik naik apa? Nak makan kau ya, bagilah. Ya. Cuba kucing tu dihalau. Dia takkan datang pada kita. Dia tahu orang ni tak boleh pakai. Tak pakai punya orang, tak boleh buat kawan. Dia bagi makan seketul daging, nak lagi, panjat lagi. Kat apa kaki dia naik, bagi lagi, ya. Jadi kucing pun reti bahasa sifat mahmudah, ya. Kucing begitu, haiwan semua. Ikan-ikan di lautan pun tahu sifat mahmudah. Dia beristighfar untuk orang yang datang ke masjid, ke mana-mana kerana mengaji, kerana belajar, kan. Tumbuh-tumbuhan beristighfar untuk kita. Dia tahu orang baik, ya. Orang yang mahmudah, Jadi contoh kat sini peringkat awal ni, nanti banyaklah contoh-contoh kita akan jumpa secara terperinci. Ya. Sifat mahmudah seperti merendah diri, ya. Merendah diri ni sifat agung, Sifat mahmudah ni sifat agung, ya. Saya kerja di sekolah, ada murid tu yang merendah diri, ada yang murid tu ego, murid tu tak peduli orang tua, ya. Ya. Jadi bila murid tu merendah diri tu contohnya beri salam, kan. Orang Cina tengok kat sekolah, kan, dia jumpa lausa cikgu, dia tunduk. Kita pakai serban, dia tunduk budak kita, sebab tak diajar sifat mahmudah, sifat tasawuf. No. Pergi sekolah Cina, ya. Saya pernah dulu kan pernah jadi nazir, pergi sekolah Bukit Cina, Melaka. Sampai dah masuk kawan sekolah tu, parking kereta, seorang murid dari kelas lari, disambut kita budak, ya. Morning sir, tengok bahasa dia, ya. Budak kita jeling je dengan orang berilmu ni, tak kisah budak-budak kita. Padahal orang alim lah kan besok akan mencari murid-murid dia, diberi syafaat masuk syurga.
Jadi murid Cina tadi bawa sampai bawa ke pejabat, baru dia balik kelas. Tengok sifat mahmudah, merendah diri dia. Atau anak nama Haji Qudari. Haji Qudari ni rajin lah, atuk nenek orang insan yang rajin. Dia menoreh, dia berlembu, dia buat tempe, dia jual kelapa. Rajin. Nak cerita dia menjaga lembu. Lembu tak banyak, 3-4 ekor je, tapi tiap tahun sembelih lembu jual. Nak raya esok hari ni jual daging lembu. Tak banyak, dalam 700-800 dapat jualan tu. Dia simpan duit tu, simpan cukup. Dengar ada orang nak jual tanah, dia beli tanahnya dekat 100 ekar. Jadi saya tengok sifat mahmudah dia kalau dia sabit rumput kan, rumput diikat, kadang masuk guni letak di belakang, naik basikal, dia goyang basikal. Dulu kampung kan jalan kecil je, besar ni pun dah besar dah kan. Jadi bila dia naik basikal bawa rumput tu, ada orang nak berselisih, dia turun, dia berhenti, dia yang berhenti. Dia minggir, kata dia, bahasa Jawa kita minggir ke tepi. Orang dah lepas dia naik punya merendah diri. Jadi anda tengok, yelah tengok pengalaman dengan atuk lah. Merendah diri dia tu Allah anugerahkan dia rezeki yang melimpah. Macam mana dia jual tempe dapat 100 ekar, boleh beli tanah, pelihara lembu. Setahun sekali je menjual lagi lembu, bukan tiap-tiap hari. Sebab merendah diri pada orang. Tak kira lah pada siapa-siapa, pada haiwan, pada makhluk Allah SWT kan. Usulnya pada Allah. Tawaduk, sabar, contoh-contoh lain. Tawaduk ni apa? Tawaduk ni daripada perkataan wada'a. Wada'a ni apa? Wada'a ni letak. Ni ada jam ni letak. Wada'a, letak. Tawaduk. Ayat ibu ni tawaduk diam. Taklah bising dalam majlis ilmu bising. Itu orang riak. Majlis ilmu bising. Majlis ilmu bising. Kalau bercakap, Masya Allah. Kalau suruh pergi kuliah, senyap. Aku bukan ustaz, begitu pula. Kalau bercakap masa majlis ilmu, Masya Allah. Itu Z. Ni pasal jumpa lah cerita ni. Bukan di sini lah. Bila ada majlis ilmu, dia duduk ke pojok, cari meja bulat sampai ke habis. Begitu kan? Pula aku? Pula aku. Dia tidak tawaduk, tidak merendah diri. Tidak, lebih kurang merendah diri lah kan? Tawaduk. Ni merendahkan diri. Kalau di atas dia letak, itu wada'a, meletak, menurun. Merendahkan diri. Semalam anda jumpa ziarah kematian di Pari Gresik tu. Jadi jumpa anak dia, pergi dengan cikgu lah yang bawa. Bila jumpa anak dia tu, bahasanya Masya Allah. Dia cerita keadaan ayah dia sakit sampai meninggal. Allah dah susun dia punya merendah dia di bahasa dia. Allah dah susun kehidupan kita, kehendak Allah, takdir, qada qadar Allah SWT kan. Merendah diri dari segi bahasa. Bagus lah. Macam nak jumpa lagi, nak belajar dia. Macam mana dia pandai menggunakan bahasa-bahasa yang indah. Baik. Yang kedua, noktah yang kedua ialah sifat mazmumah. Noktah ni kalau belajar bahasa Melayu, noktah tu titik. Tapi bahasa Arab noktah tu ada dua makna yang saya tahulah, mungkin lebih. Satu titik, habis point, habis ayat titik. Itu noktah. Yang kedua noktah point. Point 1, point 2, noktah awal, noktah tsani. Noktah tsani, sifat tercela, sifat mazmumah. Sifat-sifat riya, dengki, benci ke orang, meluat orang, ni sifat-sifat menghapus pahala kita. Waliyahzubillah.
Ya Allah, Allahumma ja'alna min husnil khaliqin. Allahumma ja'alna min husnil khaliqin. Ya Allah, jadikan aku hamba-Mu yang baik akhlak, ya. Baik akhlak tu baik hati, ya. Baik hati. Baik. Kata Imam Al-Ghazali, ibaratun an hayatin fin nafsi rasikhatun anha tasdurul af'alu bisuhulatin wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin wa ru'yatin. Allahu akbar. Ini kesimpulan Imam Ghazali, ya. Apa dia kata? Akhlak ialah satu ungkapan tentang suatu keadaan. Akhlak itulah satu keadaan atau tabiat. Tabiat dalam diri yang melekat, yang sebati, ya. Sangat kuat, terpasak di hati, ya. Dan dia dapat melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah, ya. Kalau ada biasa terpasak dengan hati, angan-angan dia, memang itulah sifat dia, akhlak dia, maka bila sampai masa dia cepat bertindak mengikut apa yang terpasak di hati. Ini akhlak, ya. Yalah, ya. Orang yang akhlaknya mulia dengan Allah, tengok azan sampai masjid, ya. Orang yang kurang mulia, sembahyang rumah lah. Orang yang tak mulia, Bilal ni tak ada kerja lain, azan, ya. Atau tak solat terus. Ni tak solat tu memang dah terpasak di hatinya. Nanti yang sampai 80% tak solat, ya. Apa tadi, tak reti mengaji, ya. Kita buka Quran, boleh tak baca? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ke mana-mana boleh kan? Kalau orang yang tak terpasak di hatinya membaca Al-Quran, terbelek-belek lah, terkebir-kebir lah. Apa bunyi, ya. Itu orang yang tak baca Quran. Itu akhlak. Akhlak yang dah terpasak di hati, bila-bila dia buat secara spontan, ya. Dia tahu nak buat apa, ya. Baik. Allah ya kami. Jadi Imam Ghazali kata akhlak ini ada yang baik, ada yang buruk, ya. Itu dipanggil mahmudah, mazmumah. Baik. Satu lagi perkara penting, bagaimana kita nak membangunkan akhlak yang terpuji. Pertama, akhlak baik, akhlak terpuji akan lahir, akan terpancar daripada asbab. Ini faktor-faktor lah asbab. Pertama, orang itu ada hikmah. Kita ni kalau ada hikmah, kita reti nak buat apa. Kalau tak ada hikmah, langgar je. Atau tak buat apa-apa, ya. Apa dia hikmah? Hikmah ialah bijaksana. Orang bijaksana ni orang yang tahu salah betul, orang yang tahu halal haram, makruh sunat, ya. Orang yang tahu ini baik, ini tak baik. Bila berjumpa, bertemu di hadapan kehidupannya, dia tahu nak buat, ya. Orang sakit cepat ziarah sebab dia tahu besarnya pahala ziarah orang sakit. Ada kematian, dia ziarah. Dia hantar ke kubur, dia tahu besarnya pahala orang membantu menguruskan jenazah, Kalau tak tahu, biarlah imam kan ada, Bilal kan ada, tak peduli orang mati ke, orang hidup ke, orang sakit ke, ya. Dia tak ada hikmah. Hikmah tu maknanya dia tak ada ilmu lah. Dia tak ada belajar ilmu yang baik mana, yang buruk mana, ya. Sebab tu ilmu ni minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampailah ke liang lahat. Siapa berhenti mencari ilmu, dia rugilah, ya. Sebab mencari ilmu tu pun dah beribu-ribu ganjaran pahalanya, kan? Orang yang berfikir sesuatu masalah lebih baik, ganjarannya lebih baik daripada sembahyang sunat 70 rakaat. Hebat tak hebat tu? 70 rakaat berapa pahalanya? Takkan 2-3, kan? Jadi mencari ilmu ni besar pahalanya, ya. Ada Imam Umar tu ada dibaca satu hadis,
Siapa yang belajar satu ilmu sehingga dia faham satu masalah tu, maka ganjarannya seolah dia sembahyang 1000 rakaat. 1000 rakaat tu berapa pahala? Takkan sekilo, takkan 2-30, mesti ribu-ribu tu. 1000 rakaat. Jadi pentingnya mencari ilmu, sebab ilmu ni nak mendidik, nak melatih hati supaya memiliki sifat-sifat mulia, sifat muhsinin, sifat sabirin, sifat qanitin, sifat ta'in, dan sebagainya. Dari sifat baik inilah dia belajar, dia tahu apa sesuatu ilmu, maka lahirlah manusia-manusia yang berakhlak mulia sehingga menjadi dermawan. Sebab dia tahu derma itu yang menutup api neraka. Dia dah dengar banyak hadis, menutup. Ada orang masuk syurga kerana bersedekah, dan masuk syurga dia menyesal. Ya Allah, hidupkan aku balik, aku nak bersedekah banyak lagi. Besarnya pahala bersedekah, pahala bantu orang. Tak kira sedekah ilmu ke, sedekah wang ringgit, sedekah kepakaran. Islam tu dia mudah, jangan disempit-sempitkan, dia luas. Kadang-kadang ada orang sedekah kopi, kan, kopi kopi tarik, sedekah nasi lemak. Nasi lemak RM1, RM2 je sebungkus. Ada seorang sahabat tu nama siapa, Sya'ban ke Syu'ban gitu, dia ni tak pernah tinggal solat subuh dengan Rasulullah. Satu pagi dia, dan kalau datang Masjid Nabawi tu memang duduk dekat pojok. Dalam buku saya baca tu, duduk di satu pojokan gitu. Jadi Rasulullah memang sebelum sembahyang dia tengok semua sahabat-sahabat. Sebelum dia mulakan solat tu, usalli tu, satu-satu dia tengok. Jadi dia kata, mana si Sya'ban? Tanya sahabat dia. Tak tahu ya Rasulullah. Okey, tak apa, kita tunggu sekejap. Mungkin dia on the way. Main subuh. Sya'ban, Allahu Akbar. Tak terbuat kita tak dapat. Allah ya. Rasulullah kata, okey, semakin lewat ni, masa dah nak habis ni, kita solat lah. Solat subuh. Lepas solat subuh, Rasulullah tanya, siapa yang tahu di mana rumah Sya'ban atau Syu'ban? Syu'ban. Saya, ya Rasulullah, anda tahu. Okey, mari berapa orang ikut, kita ziarah. Rasulullah janganlah ziarah rumah Syu'ban. 3 jam perjalanannya. Syu'ban datang masjid, solat subuh, berjalan kaki. Oh, kita kereta Mercedes, kereta Azhar, kereta kancil, motor, kan? Allah, 3 jam. Sampai di rumah tu Rasulullah beri salam, Assalamualaikum. Jadi seorang ibu keluar. Ya Rasulullah. Dia kenal lah Rasulullah. Rasulullah tanya, mana Syu'ban? Ya Rasulullah, Syu'ban meninggal semalam. Nak cerita Syu'ban ni jalan solat subuh 3 jam. Berdasarkan tu lah Rasulullah berjalan ke rumah ni 3 jam sampai waktu duha. Jadi isterinya bertanya, ya Rasulullah, tapi waktu dia nazak, ya Rasulullah, anda nak tanyalah, waktu dia nazak ni dia sebut kenapa tak lagi jauh, kenapa tak lagi jauh. Jadi isterinya tak faham. Kalau tanya pun orang nazak, nak jawab macam mana kan? Kenapa tak banyak, kenapa tak lagi banyak? Tiga ayat, 3 perkataan. Kenapa tak yang baru, kenapa tak yang baru? Isterinya lontarkan soalan pada Rasulullah. Rasulullah kata, Rasulullah kan, hamba yang paling mulia, bermukjizat, dikasihi Allah, bila-bila Rasulullah boleh jawab, kan? Waktu turun Isra Mi'raj, berapa banyak tiang di Masjid Al-Aqsa, Rasulullah jawab. Padahal Rasulullah tak kira pun waktu dia berada jadi imam di Masjid Al-Aqsa.
Allah bagi jawapan. Itulah contoh Jadi Rasulullah kata jauh-jauh tu sebab bila manusia nak meninggal dunia, Allah tunjukkan syurga. Syurga mana dia akan masuk? Amalan-amalan tu terpancar membawa dia ke syurga. Sebab tu orang Gaza ni, sahabat tengok di YouTube kan, wajah-wajah syuhada ketawa segi lebar, macam tak mati. Memang tak mati dia. Allah dah kata. Sebab bila nak wafat tu, keluar roh nak keluar, Allah tunjukkan syurga. Jadi para syuhada itu Allah tunjukkan syurga tu, dia senyum lebar tu. Tapi kalau orang tak beriman, amal tak baik ni, Allah tunjukkan neraka, terbeliak mata, tenganga mulut, sampai ada yang Allah tunjukkan azab, ketakutan, Jadi daripada Syu'ban tadi, Rasulullah kata Syu'ban ni dia dah jauh, rumahnya dah jauh. Ada orang pelawa dia buat rumah dekat dengan Masjid Nabawi. Ada orang dia beri kat dia hadiah, orang kaya beri hadiah di keldai untuk mudahkan perjalanan sembahyang subuh. Dia tak nak. Sahabat tak kasih, Rasulullah tak kasih. Jangan biar kau duduklah di rumah kau. Rupanya bila nak mati, kenapa tak lagi jauh? Kenapa tak lagi jauh? Sebab bila jauh perjalanan kita ke masjid, maha hebatlah ganjarannya kan. Syurganya tu hebat. Sebab tu dia kata, dalam hadis tu dia kata dia menyesal. Orang mati menyesal. Contoh, orang mati baik dia menyesal, orang mati jahat menyesal kok lagi banyak kan. Satu pagi lepas sembahyang subuh dia ngeteh singgah warung. Jadi bila dia sampai kat warung tu, dia order 3 keping roti. Roti Arab kan tebal-tebal lagi, boleh sampai tengah hari, dan secawan kopi. Ada orang miskin datang, ajak makan, bagi sekeping. Bagi sekeping. Order 1 air lagi dan sekeping roti. Itu bila mati kata, kenapa tak bagi banyak? Kenapa tak bagi semua? Kenapa tak aku bagi banyak lagi? Bagi 1 tu menyesal. Sebab Allah tunjukkan syurga dekat dengan sedekah. Ini orang dermawan. Sebab tu dia rajin menyumbang, rajin membantu. Kita pun tak kenal. Dermawan-dermawan ni pun tak perlu kita nak kenal. Bukan kita dermawan ni nak kenal mengenal, nak tunjuk kan. Tapi kalau kenal tak ada masalah. Baik. Begitulah Syu'ban waktu pergi subuh pada malam yang lain, subuh yang lain di musim sejuk, dia jumpa seorang tu menggigit badan, bajunya dah lusuh. Maka Syu'ban pergi masjid tu pakai 2 lapis. Satu lapis baju baru cantik dalam, lepas tu selapis lagi luar baju tak elok. Bila jumpa hamba Allah ni, dia keluarkan, buka baju yang di bahagian luar ni yang tak berapa elok, bagi kat hamba Allah. Lepas tu dia kata, kenapa aku tak beri yang baru? Kenapa tak yang baru? Sebab besarnya pahala, walaupun baju bahagian luar tu muzur, tapi pahalanya dah besar. Apa lagi kalau baju tu baru. Ni ilmu-ilmu ni kita memanglah kena pelajari. Mudah-mudahan Allah muliakan kita. Sahabat ni, panjanglah cerita, taklah nak habiskan pagi ni. Mudah-mudahan pertemuan kita menambahkan lagi koleksi-koleksi, memupuk sifat-sifat mahmudah kita, hati kita, insya-Allah, supaya hati kita ni hati yang bersih, hati yang bersih, sebersih-bersihnya. Memang payahlah, sebab syaitan ada. Rasulullah pun dipujuk-pujuk, lagilah kita, bukan dipujuk lagi, digulung-gulung. Insya-Allah, ilmu lah boleh memimpin kita, untuk meletakkan hati kita, hati yang qalbun salim atau qalbun mazmum. Ilmu, dan latihan-latihan yang kita amalkan setiap hari, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab.
Qul qali hadza astaghfirullah. A'udzu billahi samil alim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka an tuhyiya qulubana wa arwahana bi nuri ma'rifatika wa bi ta'atika wa bi mahabbatika. Allahumma inna nas'aluka an tuhyiya ajsamana wa ajsadana wa jawarihana bi nuri ibadatika wa luzumi ta'atika wa bi dawami hikmatika. An tazrukuna bi husnil qiyami bi haqqika wa tamla'a bi aydina min tayyibir rizqika wa tashmalana bi hafiyi lutfika wa rahmatika wa tumallikuna dimami anfusina hatta nukulaha wa nil qurb. Allahumma tahhirna minan danasil mukhalafatil ghafilati wasyahawat wa atina rahmatan minka wa 'allimna min ladunka 'ilma wa wahab lana hikmatan wa hikmah wa 'afina min sakhatika wa ghadabika wa jami' anwa'i bala'ika bi rahmatika bi hidayatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma kaffir anna sayiatina wa adkhilna mudkhalan karima bi rahmatika ya Allah innaka antal ghafurur rahim innaka antal ghafurur rahim bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan katsira. Maaf kesilapan fakta, kesilapan contoh. Mudah-mudahan Allah muliakan kita insyaallah dunia akhirat. Dunia barzakh akhirat Allah. Syukran.